Okey. Jadi hari ni kita nak kongsi sikit. Saya nak kongsi sikit berkenaan dengan apa hala tuju kita sebagai seorang doktor perubatan setelah tamat pengajian dan setelah berkhidmat di dalam perkhidmatan. Jadi di sini saya akan kongsikan sikit. Okey. Alright, pertama kita tengok dari segi bila kita boleh sambung pengajian dalam bidang kepakaran. Okey. So bagi yang nak sambung bidang pengajian dalam bidang kepakaran, dia ada tempoh masa dia lah. Jadi saya akan buat dalam satu timeline yang lebih mudah untuk tengok. Jadi dalam pengajian kita mula kita mula belajar di peringkat tertiary, itu selepas sekolah menengah pada umur 18 tahun. Alright. Jadi selepas 4 tahun ataupun 5 ke 6 tahun selepas kita masuk matrix ataupun persediaan untuk perayu dan sebagainya, dan tambah dengan ijazah, pada umur lebih kurang 25-26 tahun kita akan bergraduasi ataupun grad dengan MD ataupun MBBS. Jadi selepas MD dan MBBS ini, kita akan berkhidmat selama lebih kurang 2 tahun di dalam sebagai houseman ataupun house officer ataupun housemanship selama 2 tahun. Right, ni 2 tahun. Okay. Selepas housemanship, untuk melayakkan diri kita untuk mengambil bidang pengajian seterusnya, kita memerlukan berkhidmat wajib di dalam Kementerian Kesihatan atau Kementerian Kesihatan sekurang-kurangnya 4 tahun termasuk HO. Jadi apabila umur lebih kurang 29 tahun dan kita tamat servis wajib kita, barulah kita layak untuk sambung kepakaran. Namun selain daripada umur dan tempoh masa servis wajib itu, terdapat beberapa perkara lain lah. Okay, di sini saya senaraikan. Yang pertama, masa iaitu 4 tahun servis wajib. Yang kedua adalah tempat di universiti. Yang ketiga, perlu ada beasiswa. Bagi yang berkhidmat dengan kerajaan, dia akan dapat hadiah latihan persekutuan, ataupun kalau berkhidmat di bawah universiti, dia akan ada skim latihan akademik untuk staff akademik. Alright. Kemudian, dan terakhir sekali adalah kebenaran daripada ketua jabatan. So ini bergantung kepada tempat berkhidmat lah. Sama ada kalau KKM, oleh KKM lah. Yang kalau universiti daripada IPTA, IPT yang berkenaan lah. Okay. Sebab tak semestinya semua doktor akan berkhidmat di KKM. Ada juga yang berkhidmat di IPT. Alright. Ini dari segi dari segi layak untuk kepakaran. Jadi selepas ni saya akan share lagi berkenaan dengan apa bidang kepakaran yang boleh kita ceburi. Okay. Alright. Okay. Untuk bidang kepakaran, terdapat beberapa bidang kepakaran yang boleh kita ceburi lah. Okay. Alright. So untuk yang terlibat dengan perkhidmatan, kita ada 2 yang utama, iaitu daripada segi klinikal ataupun diagnostik.
Okey, dua-dua ni adalah pakar. Dua-dua ni adalah doktor pakar. Kalau tamat pengajian, dia akan panggil doktor pakar. Right. Sebelum tu, untuk kepakaran, kita perlu sambung selepas servis wajib. Maknanya tu selepas umur 29 tahun tu, kita perlu tambah untuk pengajian dalam bidang kepakaran, kita perlu tambah lagi 4 tahun minimum. Okey. Dia bergantung kepada pengajian lah. Kalau okey, memang cukup 4 tahun dah boleh grad. Tapi kadang-kadang ada yang perlukan lebih masa, mungkin dia akan pergi sampai ke 6 dan maksimum adalah 7 tahun lah. Okay. So dia akan perlukan masa 4 tahun untuk tamatkan bidang pengajian dalam bidang kepakaran. Okay. Yang ni dia akan buat masters lah. Master. Okay. Nanti saya akan terang lagi master ni. Dia ada banyak pecahan lagi. Right. Okay. So secara asasnya, kalau yang melibatkan servis, dia ada dua lah. Sama ada clinical ataupun diagnostik. Right. Kalau clinical, biasanya ni yang biasa ya. Biasa kebanyakan kita dengar lah. Contohnya, saya beri contoh lah sebab terdapat banyak lah. Contohnya pakar. Sorry, kita tak nak guna pakar. Kita gunakan bidang. Right. Sorry, sekejap. Mana ni? Okay, bidang-bidang yang melibatkan perkhidmatan klinikal, contohnya perawatan, surgery, ortopedik. Okay, ada lagi psychiatry, kecemasan dan sebagainya lah. Ni termasuklah ada neurosurgery dan juga plastik surgery. Okay. So untuk bidang kepakaran, contohnya yang macam dekat atas ni, dia akan sambung dalam bidang Master of Medicine, ataupun nama pendek dia MMed. Lepas tu dalam kurungan dia akan ikut kepakaran masing-masing. Tapi untuk neurosurgery dan juga plastik surgery, ini ada special sikit. Dia akan master dia akan nama Master of Surgery, ataupun nama pendeknya MSurg. Sebab sebenarnya untuk bidang ni, neurosurgery dan plastik surgery merupakan sub specialty pada bidang surgery pada satu masa dulu. Tapi sekarang ni dia dah dikeluarkan, dia dah kita kata dia stand alone. Dia bersendiri. Jadi sebab tu kalau tengok dia punya dia title dia MSurg berbanding dengan yang traditional punya master tadi, kita guna MMed. Alright. Selain daripada tu, terdapat juga bidang diagnostik. Ni bagi siapa-siapa yang minat diagnostik lah. Sebab saya tengok banyak kalau baru masuk student-student baru masuk ke baru dapat perubatan tu, baru masuk ke ijazah perubatan, dia tak kenal sangat diagnostik ni. Okey, diagnostik ni bidang diagnostik ni dia terbahagi kepada dua lah. Satu, dia ada bidang radiologi. Ini melibatkan pakar-pakar yang mengakses ataupun dia diagnose penyakit melalui X-ray, CT scan, MRI. So yang ni radiologi. Untuk master ni masih lagi guna yang sama, dia akan guna Master of Medicine dalam kurungan radiologi. Okey. Ini bidang diagnostik radiologi. Tapi bagi diagnostik yang lab,
makmal atau berasaskan makmal, kita panggil lab based diagnostik. Kita ni dia akan gunakan, ataupun dia punya master ni akan dinamakan sebagai Master of Pathology, ataupun dalam bahasa singkat dia MPath. Ni macam bidang saya lah. Untuk lab base kita ada beberapa pilihan lah. Dia ada patologi ni di secara umum, tapi dia ada anatomic pathology. Okey, dia ada chemical pathology, dia ada microbiology, dia ada hematology, dia ada genetik, dia ada immunology, dan yang terakhir adalah patologi forensik pathology. Okey, so apa beza ni? Semua-semuanya dia berbeza sebenarnya antara satu sama lain. Okey, untuk anatomic pathology ni dia lebih melibatkan diagnosis tisu lah. Dia akan biasanya dia terlibat secara langsung dengan surgeon. Jadi bila surgeon buang sesuatu tisu daripada patient tu, dia akan hantar ke anatomic pathology lah untuk tengok diagnosis dia, sama ada cancer ke tak cancer ke, infection ke apa. Dia anatomic pathology akan tengok diagnosis berasaskan tisu. Bagi chemical pathology ni banyak terlibat dengan biasa bidang perubatan dan juga yang lain-lain lah, tapi banyak dia orang involve dengan perubatan. Sebabnya dia tengok macam renal function test, liver function test, endocrine investigation, dan macam-macam lagi yang berkaitan darah, chemical ataupun struktur kimia dalam darah, so balance ke tak balance ke, terlebih ke terkurang ke, semua chemical pathology akan tengok. Microbiology dia akan lebih kepada infectious disease lah. Dia banyak cabang dia lagi, saya tak nak terangkan di sini. Tapi kalau minat, lepas ni bila masuk kita akan boleh cerita lebih lanjut. Hematologi berkaitan darah, ni termasuk pemindahan darah, iaitu transfusion, ataupun tengok keserasian darah, ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan darah, ataupun contoh-contoh kalau macam nak pergi buat surgery kan, kalau kita tengok ada doktor hantar full blood count untuk tengok cukup tak hemoglobin sebelum buat surgery. So ini adalah hematologi punya part lah. Genetik ni dia lebih kepada tengok genom manusia. Ni biasanya kalau ada macam penyakit-penyakit genetik, contoh macam trisomy, Down syndrome ke, ataupun apa-apa penyakit-penyakit yang pelik-pelik tu, dia akan ni pulang kepada genetik lah. Immunology ni bagi KKM dia tak ditawarkan buat masa ni, tapi kalau berkhidmat di bawah universiti, kita boleh buat immunology. Dia berkaitan dengan immune system lah, antibody, antigen, semua tu, dia kan penyakit. Dan bagi yang minat CSI ke apa kan, yang berkaitan dengan berhubung kait dengan polis ke apa, boleh ambil ni lah, forensic pathology. Forensic pathology ni melibatkan lebih kepada postmortem, autopsi, dan juga perkara-perkara berkaitan dengan medical legal. So dia kan, siapa minat boleh ambil forensic pathology. Okay, so ini adalah yang asasnya. Tapi ini yang berkaitan servis lah, bidang kepakaran. Yang ni kita akan panggil doktor ni yang berkhidmat ataupun yang ambil master dalam bidang ni, dia akan jadi seorang doktor pakar dalam bidang masing-masing. Gaji pun lebih kurang sama, cuma bezanya ada mungkin daripada segi elang on call, daripada segi demand di sektor swasta, dia berbeza-beza lah. Yang tu nanti boleh kaji sendiri. Tapi ini adalah option yang mana boleh buat. Sebenarnya bagi yang tak minat sangat nak jumpa patient apa, boleh ambil bidang diagnostik seperti radiologi. Tapi bagaimanapun radiologi masih lagi ada hubung kait dengan pesakit.
Tapi kalau betul-betul memang tak nak tengok pesakit, boleh pergi ke lab base. Lab base ni kita bermain dengan tisu, dengan darah, dengan feces, dan juga dengan, kalau forensik patologi, dengan orang mati lah. Dia tak ada kaitan dah dengan orang hidup. Okey, ini bagi yang ada servis. Bagi yang hendak berkhidmat di bawah, kita kata berkhidmat di bawah universiti, yang mana tidak suka langsung servis berkaitan perubatan, jadi doktor-doktor semua boleh ambil dalam bidang basic sciences ataupun bidang-bidang yang tak mau tengok sangat patient. Selain daripada basic sciences, kita juga boleh pergi ke public health. Public health ni dia masih lagi dikira pakar, ataupun nama panjang dia adalah pakar perubatan kesihatan awam. Okey, public health ini pun masih lagi pakar. So dia adalah bidang kepakaran yang terlibat dengan kesihatan awam. Contoh macam baru-baru ni ada COVID, ada infectious disease, dia ada banyak sub bidang dia. Dia ada kalau bagi minat bidang matematik, dia punya kita boleh sambung public health bidang epidemiologi dan statistik. Dia ada bidang hospital management, dia ada bidang environmental, dia ada bidang family health, dan juga dia ada bidang occupational health. Okey, yang ni semuanya biasanya kalau ambil public health ni orang-orang besar lah. Jadi dia akan jadi decision maker, jadi bos-bos dekat JKN, bos-bos dekat daerah, dan juga kadang-kadang kalau nasib baik jadi bos-bos dekat dekat central lah, dekat Kementerian Kesihatan di Putrajaya tu. Jadi bos-bos lah siapa ambil public health ni, biasanya dia akan diserap dan jadi jawatan pentadbir dan juga decision maker lah. Alright. Okey, bagi yang seperti mana saya kata tadi, bagi yang tak minat bidang bukan bidang, yang bagi yang tak minat tengok patient, tak minat dengan management, nak buat benda-benda yang basic saja, okey, boleh untuk bidang-bidang basic science. Okey, kalau bidang basic science ni biasanya dia tak adalah di offer di KKM, sebab KKM tak memerlukan. KKM ni bukannya education higher education provider. Dia bukan satu badan yang menyediakan pendidikan lanjut. Dia bukan universiti, dia bukan ni. Dia KKM bertindak sebagai pemberi perkhidmatan, servis saja. Dia bagi servis perkhidmatan kesihatan. Tapi untuk untuk bidang-bidang basic sciences ni, dia banyak diperlukan di universiti-universiti ataupun di IPTA. So jadi bagi doktor-doktor yang kurang minat dalam bidang perkhidmatan kesihatan, tapi lebih suka mengajar ataupun buat research, bolehlah menceburi bidang basic sciences. Antara bidang yang common adalah anatomi, kita ada fisiologi, dua ni adalah yang paling utama lah dalam basic sciences. Dan yang lain-lain tu biasanya di universiti dia akan di cover ataupun diambil alih oleh bidang-bidang bidang diagnostik laboratory tadi. Contoh macam patologi kimia, genetik, yang tu dia akan cover bidang basic sciences. Okay, alright. So bagi bidang basic sciences seperti anatomi dan fisiologi, kalau ambil bidang masters atau bahagian ni, jadi perkhidmatan, kita boleh berkhidmat di universiti ni sebagai pensyarah dan juga penyelidik lah. Biasa pensyarah ni dia akan automatik, dia akan jadi penyelidik. Jadi doktor-doktor boleh lah tengok kalau macam dah
kurang minat dalam bidang servis perkhidmatan, servis hospital ataupun servis berkaitan dengan pesakit dan lain-lain, jadi bolehlah fikir ataupun ceburi bidang-bidang basic sciences ni. So ini juga antara satu bidang yang penting sebab kita bertindak ataupun diperlukan untuk pengajaran dan juga pembelajaran student-student, pelajar-pelajar dalam bidang tersebut. Alright. Okay, sebagai ringkasan saya akan ringkaskan sedikit. Okay. Bermula umur 18 tahun sehingga 25 tahun ini untuk dapatkan MD, MBBS. Selepas tu perlukan 4 tahun lagi untuk servis wajib. So servis wajib ni lebih kurang 4 tahun, so jadi 29 servis wajib. Okey, di sini kita selepas servis wajib ni bagi doktor-doktor nak ambil master, dia boleh ambil dalam bidang klinikal, boleh ambil bidang diagnostik, public health, dan juga basic sciences. Okey, jadi untuk setiap bidang kepakaran ni dia kita boleh tengok pula dia berkhidmat di mana. Okey, saya akan buat table sikit lah. Okey, table ni bagi mudah lah, bagi mudah nampak. So ini perkhidmatan kesihatan, servis. So servis ni kita boleh kira sama ada di KKM ataupun private lah, private hospital ataupun private institution. So kita tengok yang mana. So clinical boleh, diagnostik boleh. Public health ni plus or minus, dia tengok keperluan. Basic sciences ni biasa tak adalah servis di hospital private ataupun hospital KKM, jadi basic science ni tak ada. Alright. Kalau kita tengok dari segi education, dekat IPTA ataupun IPTS, Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun swasta, dia semua boleh kata semua ni adalah boleh pergi. Okay. Lepas tu kita tengok daripada segi lab private. Lab ni memang automatik lah, diagnostik lah yang ada, yang lain ni tak ada. Okay, so ini adalah bidang ni. Tapi kena ingat, selain daripada yang servis di KKM ataupun private hospital, educational PTA, PTS ataupun lab private, ada juga option-option lain kan, seperti contoh kata company lah. Company contoh drug ataupun machine lah. Contoh macam machine CT scan ke apa kan. Tapi kalau you all ada kepakaran ni, so you all boleh pergilah mana-mana bidang pun, tak kisah. Contoh kalau public health, untuk pergi kat company ni, kalau ada, especially kalau ada statistik dia ataupun epidemiologi ni lagi laku lah, sebab yang kita boleh buat dari segi research dan juga kita analyse data yang ada di company tu, so jadi lagi laku lah. So ini antara option yang boleh lah. Ataupun kalau you all tak nak ambil kepakaran pun tak apa, you just kekal sebagai MO di hospital ataupun di hospital kerajaan ataupun swasta. So saya rasa itu saja. Kalau cerita detail memang terlalu detail, ni secara ringkas je lah untuk bagi you all idea tentang apa yang you all boleh, option-option yang boleh difikirkan setelah habisnya servis wajib 4 tahun selepas tamat daripada pengajian MD dan juga MBBS.
Okay, apa-apa boleh tanya saya di ruangan komen ataupun just email saya. Saya kalau sempat saya akan reply. Okay, bye-bye.